Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat tahu bergedil ataupun tahu sumbat. Okey, kita beli je tahu yang dah goreng, tahu goreng halal. Beli di kedai lah. 3 yang lebih ni, saya rasa satu plastik ni. Okey, lepas tu bahan utama dia mesti kena ada ubi kentang deh. Jadi sebelum tu kita kena rebus dulu ubi kentang ni. Sebelum rebus kita koyak deh. Kita koyak ubi kentang ni. Saya guna ngoyak ni. Okey, koyaklah lagu-lagu mana pun, yang pisah ke dengan hot koyak ni ke terpulang lah deh. Okey, kita koyak siap-siap dulu. Okey, ni ubi yang telah kita koyak kulit dan juga kita dah basuh dah. Lepas tu kita masuk je dalam periuk dah. Masuk dalam periuk, lepas tu kita bubuh air. Okey. Air tu sikit je saya bubuh, nampak tak? Tak tergelai pun ubi. Tapi terpulanglah. Cuma motif utamanya ialah untuk ubi tu lembut. Orang kata puk, untuk ubi puk lah. Okay. Jadi tak kira lah, bubuh lah lagu-lagu mana pun air tu. Dah, nak suruh ubi tu lembut. Ni saya golek-golek ni, saya nak suruh nampak air je. Okey. Lepas tu kita bubuh selalu garam. Dah. Garam ni agak-agak lah. Kalau misalnya ubi banyak ni, banyak mana, agak-agak. Saya bubuh selalu garam deh. Supaya nanti bila kita nak buat tu senang. Kita dah tak perlu fikir-fikir ubi tu tak masin ke kan. Dah. Okey, jom kita rebus. Lepas tu kita proses tahu ni deh. Okey, tahu ni kita beli hot dah goreng dah kedai. Kita belah tengah, jangan putus. Okey, belah jangan bagi putus, ya. Belahlah banyak mana hak kita nak pun no problem. Belahlah kok mana pun, asal saja jangan putus. Dah, point is jangan putus. Okey. Saya nak buat je semua, tapi kalau misalnya kita belah-belah, kalau kita rasa macam dengan iti yang kita buat tu nanti tak cukup, tahu ni jangan pula kita tahuk sebab kita dah belah. Masuk je dalam peti, nanti kita boleh je kita nak buat mi kari ke ataupun kita nak goreng sayur ke, nanti kita bubuh je tahu ni, sedap je. Dah. Jangan bagi-bagi. Okey, kita dah belah semua dah. Kemudian bila kita dah belah, kita ni. Okey, bila kita dah belah, kita buai isi dalam. Dah? Bubuh dalam bekas. Buai ni kalau saya korek dengan sudu. Ni sudu kecil, guna sudu kecil dah. Jangan sudu besar, ikutlah korek lah dengan gapo-gapo pun. Asal ko iti dia ni tubik. Dah. Dan iti dia ni kita janganlah tahu. Gitu. Lepas tu korek dah, korek. Ni cara saya lah. Saya pun tak tahu juga orang lain buat lagu mana. Sebab masa saya kerja di Putrajaya dulu, memang Allah, saya rasa macam saya ketagih lah benda ni. Cik Ros Farina dia tahu. Apa tu selain daripada tahu ni, Nenah MD2. Memang hak tu memang hak makanan saya lah. Memang tak boleh. Kalau ada je pasar malam, pasar pagi, pasar tengah hari di Putrajaya, memang tahu ni saya akan cari. Lepas tu bila kita makan tu, kita boleh agak dia buat lagu mana, tapi kita agak je pun, kita balik kita buat sendiri dan alhamdulillah jadi dan sedap. Kita pun rekod-rekod lah kan cara-cara kita. Okey, lepas tu anak-anak pun suka, husband suka, kita pun akan jadi antara menu kegemaran dalam rumah saya. Okey, korek pun habis dah. Okey, ni kita dah asingkan dah ni. Ni isi tahu. Ni tahu yang dah kosong. Dah kosong. Adalah juga sikit-sikit ni isi dia. Tapi untuk kita masuk dah. Tahu yang dah kosong. Okey, dah kosong dah belakang. Jangan tahu isi dia.
Lepas tu kita ambil carrot, saya lah ambil carrot, lepas tu saya gunakan daun sup dan daun bawang ni untuk saya masak sekali supaya dia untuk jadi macam comel-comel dan juga aroma dia sangat sedap. Okey, jadi daun sup dengan apa tu carrot ni, carrot kita sagak, daun sup tu kita akan hiris. Okey, kita sagak carrot deh. Carrot ni kita sagak. Sagaklah lagu-lagu mana pun kan. Kalau kita sagak kok betul ni, dia akan jadi pendek. Kalau kita sagak kok elok, dia akan jadi panjang. Terpulanglah kita nak panjang ke, kita nak pendek. Dah. Saya guna sagak ni. Dah. Tak apa, bubuhlah banyak mana pun. Lepas ni apa tu? Memang segelai air carrot kita walaupun kita bubuh banyak. Dah. Okey. Carrot kita siap dah disagak. Okey, ni carrot yang kita dah sagak dah. Comel gitu. Tak apa kalau misalnya kita tak ada sagak di rumah pun, tak ada masalah. Jangan jadikan benda tu macam satu benda utama untuk kita nak masak ni. Tak ada sagak kita hiris kan. Hiris pun setakat kita boleh hiris. Maksudnya kita nak hiris tu lagu mana. Saya ni moga dalam kuantiti yang banyak gini, macam satu ni saya malas nak iris kan. Jadi saya sagak. Okey, kemudian daun bawang ni kita hiris. Daun bawang dengan daun sup ni kita sebelum kita hiris tu for sure lah kita kena basuh dulu kan. Kita basuh sebelum kita hiris. Janganlah kita hiris sebelum kita basuh. Dah. Jadi macam payah pula kerja kita. Sebab dia dah hancur baru kita nak hiris. Jadi daun bawang tu terpulang lah. Saya pun tak buat semua tu. Saya pun aku buat untuk benda lain juga. Sipil-sipil. Okey, hiris je. Dah. Hirislah lagu mana-mana pun tak ada masalah. Kalau nak buat besar pun buat besar. Kalau nak buat kecil pun buat kecil. Tak ada masalah. Atas kita belakang. Lepas ni bukan orang lain nak makan kan. Kita sendiri yang nak makan. Jadi atas kita. Cuma yang penting, paling penting dalam kita buat gabah-gabah sekalipun, termasuk dalam masakan kita, kita jangan jadikan benda itu susah. Gitu. Kalau kita jadikan benda itu susah, tak boleh lah. Dia akan jadi stres lah. Nak masuk pun jadi macam rumit lah. Tak ada gol tu, tak ada gol ni. Jadi kita jadikan benda tu mudah. InsyaAllah semua benda kita boleh buat. Okey, siap dua ni. Okey, kita akan buat penyediaan kicap deh. Jadi saya guna hok mana ada di rumah je. Lada besar, lada merah, ni lada merah, lada hijau. Jadi puai-puai mama-mama sekalian, kalau tak ada, no problem. Ambil je lada yang mana-mana ada kat rumah. Kalau tak ada lada pun tak ada masalah. No problem. Benda tu benda kecil ya. Cuma kita nak macam supaya dia macam rasa macam pedas-pedas sikit gitulah. Okey, kemudian bawang ni saya ambil je bawang lebih-lebih dalam peti. Okey. Kalau tak si bubuh bawang pun tak ada masalah, bawang besar. Lepas tu bawang putih. Bawang putih ni 3 ulah dah. Jadi kita akan panaskan benda ni, okay, panas dalam kuali tanpa minyak. Jadi kita goreng sehingga dia layu, baru kita akan blend dia bersama dengan kicap, penyediaan kicap dia dah. Okey, lada ni kita kerak dah. Kita kerak masuk je kuali. Saya lah ni. Saya royak secara saya. Okey, lepas tu hot lada ni takar tu kita buang. Tapi kita jangan tak ingat, kita jangan buang sepenuhnya sebab takar lada ni petua dia mak saya kata untuk mengelak daripada buasi. Lepas tu lada ni kalau kita tak kerak dia akan nepuh tau. Jadi mama-mama sekalian keraklah. Kalau misalnya tak si kerak, kena tutup kuali ni. Kalau tidak dia nepuh, tuntang. Saya tak bubuh minyak dalam saya ni lada ni. Memang saya tak bubuh. Okay. Kira macam tak ada free kolesterol. Konon. Okey, lepas tu bawang ni iris je lah lagu-lagu mana pun. Okey. Nak suruh dia ni je pun, nak suruh dia lembut saja. Dah. Okey. Lepas tu saya ni ada tomato. Kalau tak ada tomato, mama-mama sekalian tak ada tomato, tak apa, tak payah bubur. Bubur je mana-mana ada. Tidak semestinya
perlu bubuh apa yang saya bubuh. Cuma saya ni kebetulan dah ada. Saya bubuh je. Dah. Okey, lepas tu kita tunggu lah dia lalu. Dah. Okey, kita kacau-kacau lah. Dah. Kacau-kacau bagi dia lalu. Kalau misalnya kuali ni ada tutup, tutuplah. Kalau kuali ni tak ada tutup, tak apa, tak tutup pun. Okey, kita kacau deh. Kita kacau-kacau lah. Nah, kalau saya tak berminyak lah. Saya nak suruh layu saja. Ingat tak masa sampai dulu-dulu, kalau saya lah ni, bila mak saya nak buat sambal atau gapo, dia suruh kita bakar di api kan. Jadi saya tak okeylah nak cucuk-cucuk supaya mak kita buat dulu kan, kepik-kepik gitu. Jadi saya pun okeylah, bubuh dalam kuali lah, sama juga konsep dia kan. Tapi benda yang saya bubuh ni, saya tak tahu, mungkin mama-mama sekalian ada resipi yang lebih baik kan. Tapi saya kongsi ni yang saya lah. Dah, bagi yang tak tahu, okey boleh try. Bagi yang tahu, no problem, tak ada masalah, dah terredah. Dah. Okey. Sebab saya ni, saya main saya main macam capok-capok je apa yang ada kat rumah. Kalau misalnya saya nak pergi cari-cari itu bukan saya, sebab saya tak ada masa sebenarnya. Bukanlah tak ada masa, saya macam masa saya tu sangat terhad dengan kita, sebab kita nak pergi hijau lagi, lepas tu kita nak pastikan anak-anak tu macam sebelum kita pergi hijau tu, anak-anak tu ada benda lah kan, dia nak makan. Budak-budak ni kalau dia perut kenyal beres selalu, tama-tama musim PDPR ni. Okey, sebenarnya bawel lada ke apa ni tak ada masalah pun kalau kita tak si bakar dulu kan. Kalau kita tak si bakar dengan goreng tanpa minyak ni tak ada masalah. Cuma saya ni bila bawel ataupun lada ataupun bila kita nak buat sambal ke apa-apa, bila bahan-bahan tu tak masuk, saya rasa macam bila kita makan tu, orang Kelantan kata dia rasa macam lecah-lecah. Saya pun tak tahu apa lecah-lecah ni. Kalau orang Kelantan tu dia memang tahu lah. Kita akan rasa lah macam benda tu macam kita bau putih. Tapi bila dia dah masuk, okey. Macam kita rasa macam okey lah. Maksudnya sedap lah kan. Tapi terpulang lah kalau rasa tak saya masak, tak saya goreng, tak ada masalah. Okey, saya masak. Okey, kemudian masuk dia dalam blender. Terus masuk dalam blender yang kita ni tadi yang kita goreng tadi dah. Kita goreng. Kalau goreng tanpa minyak. Lepas ni kuali kita ni sebelum kita basuh, pastikan ganda air dululah. Sebab dia macam keruk sebab dia tak ada minyak Okey, kemudian kita ambil kicap. Saya guna kicap jalin manis. Kalau saya masak, saya akan guna kicap cap kipah udang ataupun anak-anak makan pun cap kipah udang lah kalau dia bubuh dalam nasi. Tapi untuk buat benda-benda gini saya akan guna jalin. Sebab kicap kipah udang tu mahal, ibu-ibu, mama-mama, mami-mami. Jadi kalau kita nak buat, setakat kita nak buat sambal kicap tu, kicap jalin lah. Botol besar pun okey lah, maksudnya tidaklah macam mahal macam kipah udang. Kipah udang tu botol RM6, RM5.8. Botol kecil. Okay, jadi nak buat sambal saya guna jalin kicap manis. Tapi nak guna kipah udang lagi sedap. Okey, lepas tu aja. Okey. Aja dalam blender ni. Agak-agak lah, maksudnya agak-agak macam bahan kita tadi tu banyak mana kita nak buat kicap tu banyak mana. Dan jangan bimbang kicap ni, kalau kita buat banyak pun kita boleh simpan dalam peti. Okey, ni nah rupa dia macam tak tergelap pun, kicap tak tergelap pun bahan-bahan tu. Nampak? Jom kita blend. Okey, ni rupa yang bahan-bahan yang kita dah blend tadi dengan kicap dan bahan-bahan yang kita goreng tu Okey, kemudian kita pun masuk dalam mangkuk. Wangi semerbak. Okey, kita masuk dalam mangkuk. Kita pun kokok-kokok pun habis lah.
Okey, yang mana ada di blender ni. Kita cukup habis. Saya. Mak saya kalau saya dia mana sih tengok ke apa lah supik-supik ni saya banyak ni. Saya kata, kita dulu orang kapur susah dia kata tak boleh kau supik. Ayo, sebut store supik. Kemudian kita buat garam. Dah. Ni garam. Dah, garam ni bobolah mama sekalian agaklah garam tu banyak mana dah. Dengan kicap kita ni. Okey, lepas tu kacang lah. Okey, kacang. Dah. Kalau nak bubuh gula, bubuhlah. Sebab saya ni saya guna kicap manis dah. Tapi memang biasanya orang akan bubuh gula ataupun kalau orang yang suka bubuh perasa. Perasa tu kalau saya orang Kelantan kita lebih suka sebut Ajinomoto, tapi sebenarnya Ajinomoto tu brand ke. Brand kepada perasa tu. Kalau kita ke Ajinomoto lah senang ke. Tapi Ajinomoto pun ni ada juga gandung Ajinomoto, brand Ajinomoto gandung ke berapa ke. Brand Ajinomoto tu, tapi sebenarnya ni serbuk perasa lah, tapi saya tak bubuh lah dah. Cuma kita akan bubuh, kita akan perah limau nipis. Okey, ini limau nipis saya baru ambil daripada kebun. Husband saya tanam. Okey, kita duduk kampung, kita tanam sendiri je limau nipis ni. Okey, dan lagi saya suka limau ni sebab limau ni tak ada biji dan buah dia besar. Lepas tu kita perah lah. Dah. Dan limau nipis ni kalau saya bubuh. Kalau puan-puan, mama-mama sekalian, kalau banyak ni yang saya tunjuk tadi tu, mungkin boleh bubuh sebutir. Tapi sebab saya ni limau nipis ni dia besar, jadi saya bubuh sebelah je lah. Okey, cara kita nak bagi limau nipis tu, kita nak perah limau nipis, kita letak sudu. Lepas tu kita perah. Gitu. Dah. Gitu. Kita letak sudu, kita perah supaya air dia tu semaksimum yang boleh dia akhir ni lah. Dah. Kita tubik. Gitu. Lepas tu perah pula. Gitu. Letak sudu. Dah. Saya pun yalah kadang-kadang benda-benda gini kan orang tidak royak kan. Kita pun tidak belajar sedetail ni, betul tak? Tapi melalui pengalaman kita lah, bila kita buat tu berbanding yang kita perah gini dengan tangan kita saja tanpa kita letak apa-apa tekanan lah. Bila dia ada tekanan, jadi air dia tu dia akan jadi semaksimum. Okey. Okey, kicap kita sudah siap. Bau dia pun sangat sedap. Jadi ni rupa kicap kita ya, mama-mama sekalian. Garam jangan lupa. Kalau nak bubuh gula terpulanglah. Nanti mama-mama sekalian teralah. Dah, moga cita rasa masing-masing. Okey, lepas tu perasa, serbuk perasa. Macam kalau kita ke Ajinomoto tu, ada setengah orang dia bubuh, ada setengah orang dia tak bubuh. Tapi kalau saya memang saya tak bubuh dah. Okey, ini kicap telah siap sedia. Kita tunggu, kita goreng bergedil, nanti kita makan. Bukan bergedil, tahu sumbat kita makan. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita akan buat apa tu, inti bergedil tu dah. Iti untuk kita nak masuk dalam apa, dalam tahu tu. Jadi saya beli daging kisar hok dah siap dah. Cuma daging kisar tu bila kita beli ke dia panjang gitu. Jadi bila saya balik, saya akan jah beku, saya akan defrost dia. Lepas tu bila dia cair semua, saya akan letak dalam nyejak. Lepas tu saya akan cucur air. Tak boleh basuh-basuh gitu sebab dia dah hacur. Kita cucur air je, kan? Kita cucur air, lepas tu saya pun akan ambil sikit-sikit dan saya akan letak dalam plastik gini. Lepas tu baru saya bubuh dalam peti balik. Sebab apa saya buat gitu? Apabila saya nak menggunakan daging kisar tu untuk buat spaghetti ke apa, saya hanya ambil supik yang saya dah buat kecil-kecil. Takkan saya nak ambil panjang gitu kan, lepas tu kena katak pula lekong. Jadi
Bila dia ni dah apa, dah okey, maksudnya bila dia dah duduk dalam satu-satu supit ni, kita bubuh je dalam kuali. Tapi dia masih beku lah. Masih beku tak apa, kita bubuh dalam kuali, kita bubuh air sikit. Kita tunggu dia kering. Okey. Next, nantilah kita tunjuk. Okey, kita bubuh daging hok tadi tu kan, daging pisang tu. Lepas tu daging pisang ni dia masih kerah ni, masih apa tu? Kerah lah. Okey. Okey, lepas tu untuk kita sejuk bekukan dia, kita bubuh air. Okey, kita bubuh air. Lepas tu kita tutup kuali ni supaya dia betul-betul lembut Okey, kita dah nampak dah daging kita lembut. Kalau kita bubuh air tadi, kita pun bubuh minyak. Okey. Bubuh minyak sikit lah. Bubuh minyak, kemudian kita kacau lah. Okey, kacau daging kita tu. Okey, lepas tu kacau biar dia sebati ke minyak. Lepas tu kita renyek lah sikit ke biar daging tu hacur. Ni kalau kita ada daging lah. Kalau kita tak ada daging tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang kalau saya tak ada daging, saya ambil je isi air, saya hiri-hiri dada lah, bahagian dada tu saya masuk blender je. Blender hot kering tu, blend kering. Kalau kita tak ada blender hot kering tu, kita blend dengan blender biasa, tapi masuk dalam kuali pastikan air tu biar kering dulu. Okay? Bila kita nak blend apa-apa, kita kena bubuh air kalau blender biasa tu. Gitu. Dan kalau tak ada daging, saya tak boleh makan lah bergedil sebabnya saya tak ada daging. No, tak ada alasan tu. Kalau tak ada daging, kita tak payah beli daging. Gitu. Cuma kalau ada, bubuh je lah. Kalau tak ada, tak payah. Saya pun gitu juga. Sebabnya kadang-kadang pun rumah kita pun tidak semua ada kan. Tidak semua bahan ada. Okey, kemudian kita hirilah bawang putih. Hiri bawang putih untuk aroma dia je. Okey. Hiri bawang putih. Kemudian bawang besar juga. Bawang besar ni saya kerak cik-cik lah. Sebab saya takut nanti kalau saya tak kerak kecil-kecil, saya takut anak saya bila dia masih bergedil tu, dia rasa bawel. Bila dia rasa bawel, ada ubat lah nak pujuk dia untuk makan lah. Sebab dia orang tak makan bawel. Okey, kacau sebati. Kalau dalam TV lah, dia koyak. Okey, kacau sebati saya ni. Kacau biar rata je. Okey, kemudian kalau kita ada black pepper kalau kita ada lada hitam, kita dah mesej dah ke, kita beli siap ke, okey, kita bubuh lada hitam. Boleh? Okey, kita bubuh lada hitam. Saya ni lada hitam ni macam sekarang lah. Saya memang beli hot butir-butir. Atau saya blend kering, saya bubuh dalam bekah. Anytime saya nak masak, saya akan bubuh. Okey, kita. Lepas tu daging pun dah nampak comel cantik. Seperti pelaziman lah. Dalam kita memasak ni, kita mesti letak garam. Jangan banyak garam, sikit saja garam. Untuk itulah untuk nak kata rasa tu. Bila dia dah duduk dalam bergedil tu, memang kita tak rasa. Ini sebab daging tu daging ni kan, daging hancur saya beli kedai. Jadi saya goreng bagi dia garam sikit lah sebab kita pun tak ni mana. Kemudian kita masuk carrot tadi. Kita sagak lah. Kalau tak ada carrot tak payah. Masuk carrot, bagi lembut-lembut sikit carrot. Okey. Masuk carrot. Kalau makan dengan nasi pun sedap dah ni.
Kalau tak buat dalam bergede. Dah. Okey, lepas tu carrot ni pun dah separuh masak. Kita pun masuk ni. Masuk apa tu tadi? Daun sup dengan daun bawang tu. Okey, lepas tu kita kacau lah. Kacau sikit je. Kemudian kita tutup api. Tutup api. Kita masuk dalam goreng kita ni. Tapi jangan lupa betul ni saja masak. Nanti kita akan campur dengan ubi kentang sebelum kita sumbat dia. Okey, ni ubi kentang 3 ketul, 3 biji yang kita rebus tadi. Lepas tu kita akan hancurkan dia. Kita akan lenyek lah ke apa pun. Saya ni mudah, saya tumbuk je. Saya guna je alu lesung. Orang kata. Tapi alu lesung ni bila kita bubur dalam beseng, pastikan berhati-hati tau. Takut lama telur bekas itu. Telur tu maksudnya pecah lah. Okey. Lenyek. Tumbuk. Ikutlah nak lenyek ke nak ke apa pun. Tapi saya ni saya suka tumbuk. Tumbuk tu tak ada masalah. Kalau dia separuh masuk pun dia akan hancur sebab batu gitu. Sajalah. Okey. Sebenarnya kalau kita buat di rumah, kalau kita tak ada video ke apa-apa, benda ni sepetar je ni. Tapi sebab moga kita dengan videonya, lepas tu kita nak tunjuk satu-satu, lepas tu kita campur dengan nak kecek lagi, nak bagi penerangan lagi, mungkin saya ambil masa sikit. Tapi sebenarnya kalau kita buat di rumah ni memang sebentar je. Saya pun buat di rumah juga ni, tapi gitu lah bila kita bersiaran lah. Kalau dalam TV saya rasa lagi lambat. Nak belajar bedok lagi ke apa Ni saya kongsi lah dengan tuan-tuan dan perempuan cara saya. Okey, kita dah siap dah. Boleh nampak hancur dah. Dan saya tumbuk menggunakan ni alu lesung. Gitu. Jangan tumbuk kuat-kuat, takut pecah. Kemudian hak kita dah goreng ni tadi masuk dalam ni. Ubi kita tak payah goreng-goreng dah sebab ubi memang dah masak dah. Hak ni kita dah masak dah pun dia saat ni. Okey, masuk dalam ubi. Ini makan. Masuk dalam ubi. Saya. Kokok lagi. Okey. Masuk je. Lakok. Kita gaul. Okey. Boleh tak? Boleh nampak ke? Boleh ke? Okey, kita gaul. Kita gaul rata gaul. Untuk sedap gaul ni hok kecil ni. Okey. Kita gaul rata gini. Okey, gaul. Gaul rata. Nampak tak? Kita punya ni dah comel, dah cantik. Inti dia pun dah macam memang sedap lah. Okey, tapi saya tak bubur lah. Kalau setengah orang tu dia bergede tu dia macam bubur telur ke apa Saya tak lah ni lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok yang saya tunjuk ni, inilah resipi saya. Saya tak ada lebih-lebih daripada itu. Kemudian ingat tadi isi tahu masukkan sekali.
Isi tahu, masukkan sekali, jangan tahu, jangan pakai kacang. Okey. Okey. Husband saya pun dia kata, oh gini buat, mudah je dia nak. Oh, lepas tu masa saya buat kicap, dia pun kata ke saya, oh gini buat kicap, sikit je rupanya berkicap. Abang nak kau berkicap penuh. Jadi kamu-kamu adik kena bersyukur dan menghargai lah kamu-kamu hawa ni. Oyaknya tunggu makan ke, tunggu makan. Jadi bila kita ada bersiaran ni, oh dia pun teruja. Oh baru abang tahu gini-gini. Saja dia terselingi. Siap? Jom kita sumbat. Okey. Ni tahu kita belah tadi. Ni apa tu impi isi kita tadi. Okey. Kemudian kita kalau nak pakai ni pakailah, kalau tidak pakai plastik ataupun kalau tak pakai pun tak ada masalah sebab kita nak jamu anak-anak dan juga suami kita, bukan kita nak jamu orang lain dah. Cuma sesekali tetamu kita mari tu alhamdulillah rezeki dia. Okey. Ni kita ambil bubur yang ni. Sumbat saja. Sumbat. Okey, kemudian pak tutup. Okey, nampak? Boleh nampak? Susun. Buka. Ambil ni bubur. Saya suka bubur banyak. Iti dia kan. Moga kita buat sendiri juga kan. Kalau kita nak jual tu mungkin lain lah. Ni moga kita buat di rumah kita. Dan kalau kita jual, kita buat sebagaimana yang kita nak makan. Allahu Akbar. Dah. Lagilah mana barakah. Dah. Okey. Dah. Okey. Kita tutup. Nampak? Okey. Senang kan? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita bubur habis. Okey. Okey. Lepas tu ni, kalau benda yang kita buat ni, iti ni, kita guna ni plastik ke apa ni, sebab saya pun tengok iti saya ni banyak daripada tahu yang saya ada. Jadi kita nak sipir mudahlah sebab kita tak menggunakan tangan. Kalau kita guna tangan pun kita boleh juga sipir. Tapi pastikan bila kita sipir, kita bubur dalam bekas ataupun plastik dalam spik renyah yang bersih, kita masuk dekat freezer. Jangan letak dekat biasa sebabnya takut nanti ubi tu walaupun kita dah masak dia, bila kita ada carrot, kita ada daun bawang, takut nanti dia masak. Okey, letak kat freezer. Lepas tu nanti bila kita nak buat pula lain kali, kita keluar awal-awal, bubur je. Okey. Saya ni masak ni saya tak ada seni. Masak boleh, tapi saya tak ada seni lah dari segi apa tu, susun aturnya, aksesorinya, saya tak ada tu. Tapi setakat masak campur-campur tu boleh lah kan. Setakat nak makan untuk family tu alhamdulillah. Okey. Lama juga tuan-tuan dan puan-puan sudah tengok video saya ni, nak kerabih ni. Okey, kita stop dulu dah. Kita bubur je kerabih dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan okey, tadi kita buat iti kita ni, kita ada lebih banyak ni lagi. Sesuai lah dengan saya pun ada satu plastik lagi dalam peti tahu yang dah digoreng tu. Jadi hok ni kita boleh sipir dari peti. Sipir tu sipir dekat freezer. Kalau bos setakat sehari, okey, no problem, sipir dekat chiller, tak ada masalah, bubur dalam supik. Okey, jangan terdedah sipir gini, takut nanti dia apa tu? Dia akan kerah-kerah jadi macam tak sedap dalam plastik Okey, lepas tu okey kita sipir. Kemudian dengan separuh tu tadi kita dapat 3 nes nilai
Kita dapat 3, 9, 12, 15, 16, 17 biji. Okey, jom kita goreng bergedil. Okey, panaskan minyak, telur 2 biji. Okey, telur tu terpulanglah berapa biji, tapi telur. Dah. Saya ambil 2 biji sebab telur rumah saya beli hak kecil-kecil je. Okey, lepas tu pecah telur. Pecah biji dulu. Jangan tamak-tamak, pecah biji dulu. Lepas tu kacau telur. Kacau telur. Dalam masa yang sama kita panah koli. Kita panah koli kita. Okey, ni telur. Okey. Ambil bergedil ni. Bergedil ni sebenarnya dia dah masak dah. Iti pun masak, ubi dalai pun masak, tahu pun masak. Cuma kita goreng lagi sekali sebab kita nak tutup ni. Kita nak tutup yang hak kita belah tadi tu. Dan bila kita bubuh telur ni, memanglah telur ni sehur lah. Satu dunia sehur telur lah. Tak ada lauk lain, makan telur pun tak apa. Okey. Untuk tambah sedap dia lah. Okey nah. Nampak ni? Kita goreng. Okey. Tak cukup panas lah pula. Okey, kita goreng. Lepas tu Okey, kita pun rendang dia lah. Rendang. Bukanlah rendang, maksudnya golek dari telur ni. Kemudian okey. Masa kita nak goreng tu, kita pastikan mulut dia ataupun hak tempat kita belah tu tadi, dia duduk dalam kuali dulu. Okey? Okey. Gitu. Sebab kita nak suruh tutup. Tak seri lah kan? Ni kan nampak kan nganga tak? Jadi bila kita nak suruh tutup tu, bila kita masuk, kita goreng dalam kuali, kita letak dia lah dalam minyak dulu. Gitu. Dah. Okey. Lepas tu bila kita nak goreng bergedil ni, ingat kita mesti kena guna minyak yang baru ataupun minyak yang telah kita guna untuk goreng kuih-kuih. Jangan duduk guna minyak goreng ikan, goreng ayam, gapo-gapo. Habis bergedil kita hak memek wow tu. Habis rosak. Dah, bukan rosak gapo dak, dia jadi kuning. Rasa masing kali kuning kalau dah duk campur kan. Tapi kena guna hak minyak baru ataupun minyak yang kita goreng kuih. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Tahu kita pun dah cantik. Okay. Lepas ni kita makan sedap-sedap. Deh. Okey. Goreng. Kalau kita nak goreng sebentar pun tak ada masalah. Kita nak masuk ada peti kan. Gitu. Okey. Goreng sebentar, lepas tu masuk ada peti. Lepas tu masuk ada peti tu nak masuk dekat freezer. Kau tak ada masalah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, cantik bergedil kita. Saya tak tahulah ini resipi yang saya buat lah. Saya pun buat pun, saya tengok bila saya duk beli-beli tu. Saya balik di rumah, saya ayat husband saya, bang saya nak terang lah bang buat bergedil, sedap lah bergedil ni. Tapi saya rasa macam kan. Sebab kalau kita pergi beli kedai, kita dia akan tunjuk dah nak ayam kau, nak daging kau. Tapi biasalah macam kita buat pun, bila kita dah campur dah benda tu dengan isi ayam apa, dengan isi ketan tu tadi, kita tak perasan dah pun isi ayam kau, daging kau sama kan. Jadi saya balik, saya cuba buat. Okay. Kemudian angkatlah bergedil kita tu. Kalau rasa nak garing lah. Kalau rasa dah okey. Mudah tak? Mudah kan mama-mama? Jangan kata masak bersama saya ni payah. Saya masak sekejap saja. Tapi makan pun insya-Allah sedap. Macam kita beli kedai juga. Malahan yang kita buat ni lagi sedap. Dari segi kebersihan kau, dari segi apa, bukanlah kita nak kata orang jual tu tak bersih. Tapi maksudnya bila kita buat sendiri, kita tahulah kan cara kita dah. Kalau kata mama, kita nak guna daging banyak mana, kita
kita nak bubuh ayam ke, nak bubuh isi ketel ke, nak bubuh ikan bilis ke, terpulang pada kita. Ini cuma yang saya tunjuk ni ialah basic bergedil. Lepas tu kita bagi mama-mama yang rasa macam nak berniaga ke apa, bubuh isi ketel, bubuh sosis, jadi tahu bergedil sosis, jadi tahu bergedil isi ketel. Kan tidak semestinya ayam saja. Lepas tu kalau bagi mama-mama yang nak buat makan untuk minum petai tu, kat rumah tak ada air, tak ada ketai, okey, memadai dengan bubuh je kentang, ubi ketai. Ubi ketai tu saya beli siap 90 sen sekilo. Benda pun macam benda tidak mahal. Lepas tu macam bergedil ni pun supit besar tu saat ni 3.90 sen saya rasa. Saya pun tak ingat. Tahu dah. Okey. Ni saya beli ni. Dah. Tak apa, belilah mana-mana pun. Tapi payah sikit ni. Tapi kalau di Maidin memang ada tahu ni. Dah. Okey. Lepas tu, okey, bila kita baru goreng, contohnya yang ni, kita baru nak angkat ni, kita jangan sesekali tindak tempat yang kita dah angkat ni. Jangan sesekali. Nanti yang ni, minyak yang ni akan diserap yang ni dan tak turun dah. Okey. Kalau kita tidak ada ruang untuk kita letak, kita just angkat je. Okay? Boleh. Mama-mama sekalian, boleh. Okey, kemudian kita susun dalam pinggir. Kita susun dalam pinggir. Susunlah macam mana pun. Saya ni bahagian susun-susun ni saya tak ada seni. Nampak tak yang kita belah tadi tu dia dah tertutup lah dengan telur tu. Lepas tu saya akak ni pun dia keruk-keruk rangutnya nak oyak ni. Okey. Ni saya tunjuk banyak ni je lah. Tapi saya akan goreng habis lah. Okey. Alhamdulillah, inilah rupa bergedil kita. Bukan bergedil. Tahu berinti. Saya guna gitu. Tahu berinti. Saya nak kata bergedil pun saya takut lama. Tak betul. Saya guna tahu berinti dah. Kalau nak panggil tahu bergedil pun terpulanglah. Saya panggil tahu sumbak. Saya panggil tahu sumbak. Ada setengah orang tahu sumbak tu macam carrot, lepas tu macam toge gitu. Saya ni saya panggil hot ni tahu sumbak. Sebab dia pun tetap kena sumbak. Okay, jom kita makan. Sekian, terima kasih.